Nanti kita doa yang bujang-bujang ni. Ya Allah, kasihanilah yang bujang-bujang ya Allah. Ya Allah, ya Jami', yang maha menyatukan ya Allah. Satukanlah ya Allah yang sedang mencari jodohnya, yang belum berkahwin. Satukanlah ya Jami' yang maha menyatukan dengan jodoh, dengan suami yang soleh, dengan isteri yang solehah, penyejuk hati, penyejuk mata. Pada waktu yang terdekat, pada waktu yang cepat, pada waktu yang berkat, pada waktu yang tepat ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah mereka pasangan yang saling menguat, yang Engkau berkat ya Allah. Pasangan yang saling menyejukkan hati, menyejukkan mata, yang tolong menolong, membimbing sampai ke syurga. Ya Allah, murahkanlah rezeki mereka untuk bernikah ya Allah. Mudahkanlah ibu bapa mereka untuk menerima seadanya pasangan yang mereka pilih, ataupun mereka menerima seadanya pasangan yang ibu bapa pilih ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan seluruh makhluk itu berpasang-pasangan ya Allah. Maka sesungguhnya semua insan ada keinginan untuk ada pasangan, untuk ada peneman ya Allah. Maka kurniakanlah ya Allah pada tahun ini ya Allah, pada tahun ini ya Allah, pada tahun ini ya Allah, yang baik, yang soleh, yang soleha, yang barakah, yang saling kasih sayang, yang saling tolong menolong, saling melengkapi ya Allah. Indahnya kehidupan sebegitu ya Allah. Namun ya Allah, sesungguhnya ujian dan cabaran dalam rumah tangga itu banyak dan besar. Berikanlah ilmu pengetahuan kepada yang bakal menikah, yang sedang menikah, yang telah lama menikah ya Allah. Ilmu, panduan, petunjuk dan perlindungan daripada-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya Allah, yang dah kahwin pun amin juga tu masalah tu, saya rasa yang kahwin pun amin-amin juga. Itu untuk orang bujang ya. Sila hormat orang bujang. Gitu. Okey tuan-puan sekalian, insya-Allah itu nama Allah Asmaul Husna ya Jami'. Kalau anda nak cari jodoh, nak disatukan, masa sujud tu, masa sujud, semua sujud pun boleh zikir, boleh doa, bukan sujud akhir je. Tapi sebab biasanya kita sujud akhir lah dan nak sudah kan. Tapi kalau setiap sujud lagi bagus, kita zikir nama Allah ya Jami', ya Jami'. Cuba kita tengok nama Allah yang maha menemukan. Al-Majid, Al-Majid ke Al-Wajid? Cuba cari. Hari ni kan Asmaul Husna, Allah yang maha. Sekejap. Mengetahui, membuka, memberi, mengalahkan, mendengar, menghina, memuliakan, melihat, menghakimi, adil, penyantun, al-halim, yang maha besar, pengampun, memelihara, menghitung. Dulu saya pernah sebut. Memperkenalkan, pengasih, al-wadud, maha cinta, al-majid, yang maha mulia. Kejap. Sabar. Al-Wajid, Allah yang maha memperoleh. Ataupun maksud Al-Wajid, Al-Wahid, ada Allah yang maha. Okey, kita boleh fokus kepada nama Allah Al-Wa, Allah ya Jami', Allah ya Jami', Al-Jami'. Allah ya Jami' maksudnya adalah Allah yang maha. Al-Jami' maksudnya Allah yang maha menyatukan. Jamaah, Jami', masjid Jami', masjid solat jamaah kan? Menghimpunkan. Al-Jami', Allah ya Jami', Allah yang maha menghimpunkan, Allah yang maha menyatukan. Jadi masa sujud tu kita doa. Masa sujud kita boleh nak baca 10 kali ke 5 kali ke 3 kali ke banyak-banyak kali ke Allah ya Jami', Allah ya Jami'. Masa sujud Allah ya Jami', 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 Allah ya Jami'. Ya Allah yang maha menyatukan, Allah yang maha menghimpunkan. Tapi tak bolehlah bahasa Melayu tu. Allah ya Jami', Allah yang maha menyatukan, Allah yang maha menghimpunkan ya Allah. Satukanlah kami ya Allah dalam sebuah ikatan pernikahan ya Allah. Ya Allah, temukan dan satukanlah diriku pada tahun ini dengan seorang suami yang saleh ya Allah, dengan seorang suami yang baik ya Allah. Yang bahasa Melayu tu boleh dalam hati. Tapi yang ya Jami' tu boleh sebut kuat masa sujud. Kalau rasa tak boleh sujud lama-lama, pening kepala, darah naik ke kepala, antara waktu mustajab adalah sebelum bagi salam. Sebelum bagi salam, selepas innaka hamidum majid,
Ya Jami', dalam hati niat supaya Allah berikan kita, temukan kita jodoh, satukan kita dengan suami yang soleh, dengan isteri yang solehah. Ya Jami', puji nama Allah Ya Jami', sebab memang Allah perintahkan kita kot. Allah memang perintahkan kita, walillahil asmaul husna fad'u biha. Bagi Allah nama-namanya yang mulia, maka berdoa dan memintalah dengan nama-nama tersebut. Okey tuan-puan dimati Allah sekalian, sekarang kita sama-sama membacakan asmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar al-qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basidul khafidul rafi'ul mu'izzul muzilus sami' al-basirul hakamul adl al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul muqit al-hasibul jalil al-karimul raqib al-mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isul syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajid al-majid al-wahidul ahadul samadul qadirul muqtadir muqaddimul muakhirul awwalul akhir al-zahirul batinul walil muta'alil barut tawab al-muntaqimul afu ra'uful malikul mulki zul jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghaniyul muniyul mani'ud dar an-nafi'un nurul hadil badi'ul baqi al-warisur rasyidus saburul ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Allahumma salli afdala salati ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Alhamdulillah, subhanallah. Salawat ke atas Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Alhamdulillah, tuan-puan muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi, setiap hari Jumaat kita punya kuliah adalah Tadabbur Asmaul Husna. Tadabbur Asmaul Husna. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan mentadabbur nama Allah Al-Musawwir. Allah Al-Musawwir. Minggu lepas kita telah membicarakan nama Allah Al-Bari, Al-Bari'u, Al-Bari. Hari ini kita akan bicarakan tentang nama Allah Al-Musawwir, iaitu Allah yang maha mereka bentuk. Allah yang maha mereka bentuk. Okey, sila buka buku kita ini, Mukhtasar Asmaul Husna. Kita buka pada nama Allah Al-Musawwir. Okey semua.
InsyaAllah muslimi muslimat. Al-Musawwir. Okey, muka surat yang warna pink ni. Okey. Apakah maksud Al-Musawwir? Al-Musawwir membawa maksud yang maha mereka bentuk ataupun yang maha membentuk rupa. Yang maha membentuk rupa. Dari sudut mana yang lain juga disebutkan nama Allah Al-Musawwir ini, Allah yang maha mereka bentuk ataupun Allah yang maha kreatif. Bagaimana Allah mereka bentuk tubuh badan kita? Mereka bentuk binatang yang ada ratus ribu ataupun juta jenis binatang. Bagaimana Allah mereka bentuk ikan, tetapi ikan juga ada jutaan spesies ikan. Bagaimana Allah mereka bentuk bunga yang ada jutaan spesies bunga. Allah mereka bentuk daun dengan ada jutaan bentuk-bentuk daun. Tuan-puan sekalian, Allah Al-Musawwir, Allah yang maha mereka bentuk, Allah yang maha kreatif. Pada satu pokok, cuba anda cari daun yang exactly sama. Nescaya kita tak akan jumpa. Pada satu pokok, ada banyak daun. Kita tak akan jumpa antara satu daun dengan daun yang lain sama, walaupun mereka ada pada satu batang pokok. Kalau anda perhatikan pula bunga, bahkan bunga sekali, contohlah, pada satu pokok bunga ros pun kita tak akan jumpa bentuk bunga yang exactly sama dan warna exactly sama. Kalau kita tengok warna merah pada bunga, ada beratus jenis warna merah, beratus jenis warna hijau. Kalau kita tahu hijau, ada hijau muda, hijau pekat. Tapi cuba tengok daun, anda akan dapati pada daun-daun semua hijau yang berbeza. Daun ni hijau macam ni hijau macam ni. Boleh jadi ada beratus variasi warna hijau, variasi warna purple, warna pink, warna kuning. Subhanallah. Hebatnya Allah Al-Musawwir, Allah yang maha mereka bentuk. Setelah Allah menciptakan makhluknya dengan sempurna, Allah mengindahkan makhluknya dengan reka bentuk yang luar biasa. Subhanallah. Jadi kita memuji Allah Al-Musawwir, Allah yang maha mereka bentuk. Muslimi muslimat, kita tengok Al-Musawwir. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan Al-Musawwir bermaksud Allah yang menciptakan rupa dan bentuk segala sesuatu sebagaimana yang diinginkannya. Al-Qurtubi menyebutkan Al-Musawwir berasal daripada sawwara, membawa maksud menjadikan sesuatu dalam wujud yang membezakan daripada yang lain dari segi ukuran, batas, perkhususan dengan satu bentuk yang lain. Ibnu Katsir menyebutkan Al-Musawwir artinya yang mewujudkan segala sesuatu sesuai dengan sifat yang dikehendakinya. Masya Allah. Kalaulah sifat binatang itu melata, maka Allah buat reka bentuk dia boleh hidup melata. Sekiranya dia merayap, Allah reka bentuk sesuai untuk dia merayap. Kalau binatang itu memanjat, maka reka bentuk ia sesuai dari segi postur badan, dari segi kekuatan kaki dan tangan untuk ia menghayun. Subhanallah, contoh seperti monyet, maka Allah mereka bentuk sesuai dengan keadaan ataupun habitatnya. Hebat kan? Okey, kalau kita tengok ayatul Quran berkaitan dengan nama Allah Al-Musawwir, Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Yang bermaksud, dialah Allah yang maha menciptakan, yang maha mengadakan dan yang maha mereka bentuk. Jadi tuan-puan sekalian, sebelum ini kita dah bicarakan nama Allah Al-Khaliq, iaitu Allah yang maha menciptakan. Kemudian Al-Bari, Allah yang maha mengadakan kehidupan ciptaannya. Kemudian Al-Musawwir, Allah yang maha mereka bentuk kehidupan penciptaannya. Jadi tiga nama ini saling berkait. Al-Khaliq, Allah yang maha menciptakan daripada tidak ada kepada ada. Al-Khaliq. Kemudian Al-Bari, Allah yang maha menciptakan kehidupan makhluk yang diciptakan. Sekiranya Allah menciptakan manusia, maka Allah menciptakan kehidupan manusia itu bagaimana. Dan setelah Allah menciptakan kehidupan manusia itu, Allah Al-Musawwir, Allah yang maha mereka bentuk. Allah akan mereka bentuk kehidupan manusia ini, mereka bentuk manusia ini sesuai dengan kehidupannya. Masya Allah. Jadi manusia bekerja sesuailah dengan keperluan dia bekerja itu. Allah berikan dia akal, kebolehan, pelbagai kebolehan. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kebolehan binatang sangat terhad, tetapi manusia boleh mempunyai kelebihan seluruh binatang. Itu hebat Allah ciptakan kita.
Manusia tidak boleh berenang. Manusia tidak boleh berenang seperti ikan di lautan. Tetapi manusia boleh pergi ke dasar lautan. Manusia boleh duduk di dalam lautan sampai berbulan-bulan di dalam kapal selam. Bahkan manusia duduk di kapal selam di dalam lautan sampai dasar lautan dan lebih laju lagi daripada ikan. Dengan akal yang Allah berikan, manusia boleh hidup di dalam lautan. Walaupun manusia tidak ada insan, tidak boleh hidup seperti ikan. Manusia tidak ada sayap untuk terbang. Tetapi manusia dengan akal Allah bagi, telah pun mereka bentuk dan menciptakan kapal terbang, jet peribadi, roket dan sebagainya, malah lebih laju daripada burung. Lebih laju daripada burung. Jet tu lebih laju daripada burung. Tak ada burung yang boleh lebih laju daripada jet. Manusia kecil, tetapi manusia boleh membina bangunan pencakar langit dengan akal Allah beri. Kalau binatang yang lebih tinggi zirafah, kita rendah je. Tetapi dengan akal yang Allah beri, manusia boleh menciptakan bangunan yang tinggi melangit. Manusia lemah. Kalau dibandingkan dengan gajah, kita kalah. Tenaga gajah, kekuatan gajah, nak tolak gajah tak boleh. Tetapi kita boleh menundukkan gajah. Manusia jinakkan gajah sampai gajah boleh dijadikan binatang tunggangan mengangkut barang. Manusia tidak ada bisa. Apa bahaya manusia? Manusia boleh buat apa? Kita tak ada bisa yang boleh nak lindungi diri kita. Maksud kalau ada something, ada keburukan ataupun ada ancaman, keluar bisa ke. Seperti ada ikan, kan binatang-binatang tertentu dia ada protection dia. Manusia tak ada. Tapi dengan akal yang Allah beri, manusia boleh menjinakkan binatang berbisa. Manusia boleh jinakkan ular berbisa. Manusia boleh keluarkan bisa ular tu sampai dia tak ada bisa. Boleh berkawan, boleh tidur dengan ular. Masya Allah, tuan-tuan sekalian. Kalau jengking manusia boleh handle semua. Sebab itu hebatnya Allah menciptakan manusia. Sebab itu Allah menyebutkan, Allah berfirman, wa ma khalaqtul, itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, ahsanul khaliqin. Macam mana ayat depan dia? Hujung tu, Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Tolong bantu saya tak ingat ni ayat awal dia. Sebaik-baik kejadian. Ada ni, mesti ada yang boleh bantu ayat tu. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Allahu Akbar. Perkataan depan. Laqad. Terima kasih. Barakallah. Tuan Wan Rosli, barakallah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Muslimin muslimat. Apa dia? Laqad khalaqnal insan. Maka sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ciptaan Allah yang terhebat adalah manusia. Itulah Allah Al-Musawwir. Allah yang maha kreatif, yang maha mereka bentuk. Hebat Allah mereka bentuk akal kita. Masya Allah. Okey, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Kalau kita tengok lagi pada buku kita ni, Mukhtasar Asmaul Husna ni, kata dasar sad wa ra, kata kerja sad wa ra, menjadikan rupa dan bentuk. Al-Musawwir dikategorikan sebagai ismul fa'il, pelaku. Kesimpulan, Al-Musawwir ini bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala lah yang membentuk rupa hamba-Nya mengikut kehendaknya, dan tiada ciptaan lain yang lebih sempurna selain daripada ciptaan Allah. Fakta nombor, Al-Musawwir hanya disebut sekali di dalam Al-Quran. Terdapat 6 perkataan daripada kata dasar sad wa ra dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan Allah yang membentuk rupa makhluknya. Gandingan nama Al-Khaliq Al-Bari. Okey, tuan-puan muslimin muslimat, mari kita tengok tambahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama,
ada 3 penjelasan ataupun 3 sudut Allah Al-Musawwir. Yang pertama, Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya Allah dalam membentuk rupa sesuatu. Allah Maha Kaya dalam membentuk rupa sesuatu. Tidak ada batasan dan tidak ada limitasi. Dan no ending penciptaan Allah terhadap dan reka bentuk Allah ni no ending. Manusia sampai hari ini, sebijak dan secanggih mana teknologi manusia, manusia sentiasa menemui penemuan-penemuan baru, ciptaan-ciptaan yang terbaru, dan masih banyak lagi sebenarnya reka bentuk yang Allah bentukkan makhluknya yang belum dijumpai oleh manusia. Allah yang mereka bentuk awan, angin, bukit, bukau, sungai, bagaimana sungai itu mengalir. Allah mereka bentuk batu, batu yang sesuai dengan aliran air tu, bentuk-bentuk batu tu. Allah mereka bentuk seluruh galian-galian di bawah tanah dan sebagainya. Barakallah. Allah itu Maha Kaya dalam pembentukan rupa. Berbagai bentuk dan rupa makhluk diciptakan. Walau bagaimanapun, ciptaan manusia adalah yang paling baik, yang terbaik dan paling sempurna. Manusia diciptakan dengan sempurna untuk memikul tugas sebagai seorang khalifah, iaitu pentadbir di muka bumi ini. Tetapi ramai manusia yang lupa akan tugas ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Infitar ayat 6 hingga 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dengarkan ya, ini firman Allah untuk kita, kita selaku manusia, ciptaannya yang terindah dan yang terbaik. Allah berfirman, wahai manusia, apakah yang memperdayakanmu berlaku derhaka kepada Tuhanmu? Apa yang menghalangmu melakukan sehingga, apa yang memperdayakan, apa yang menggodamu sehingga kamu berlaku derhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah? Tuhan yang telah mencipta dan mengaturkan kejadianmu, lalu menjadikan anggota sesuai dengan tujuan. Kerana anggota itu diadakan serta menjadikan binaan tubuh badanmu sama padan dengan kekuatannya dalam bentuk dan rupa apa sahaja yang dikehendakinya, dia menyusun kejadianmu dengan sempurna. Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan soalan. Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan soalan apa? Wahai manusia, apakah yang memperdayakanmu? Apakah yang telah menggodamu sehingga kamu berlaku derhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah? Allah bertanya supaya kita berfikir. Apakah yang telah merosakkanmu? Apakah yang telah menggodamu? Apakah yang telah memperdayakanmu sehingga kamu berlaku derhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah? Lalu Allah jelaskan di mana sifat pemurah Allah yang Allah beri percuma kepada kita. Apa dia? Tuhan yang telah mencipta dan yang telah mengatur sempurna kejadianmu, lalu menjadikan anggota badan itu sesuai dengan tujuan. Setiap anggota badan kita sesuai dengan tujuan anggota badan itu direka bentuk begitu. Kerana anggota itu diadakan serta menjadikan binaan tubuh badanmu sama padan dengan kekuatan dalam bentuk dan rupa apa sahaja yang dikehendakinya. Dialah Allah yang menyusun kejadianmu dengan sempurna. Bermaksud di sini, Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, apa yang menggoda dan memperdayakanmu sehingga kamu menjadi hamba Allah yang derhaka, yang ingkar? Kemudian Allah menceritakan bagaimana Allah mereka bentuk dan menciptakan setiap anggota badan kita ini sesuai dengan peranannya. Tuan-tuan sekalian, dua mata kita, bagaimana Allah ciptakan dua mata kita? Cuba kelip-kelip tuan-tuan sekalian. Kalau dua mata kita tidak berkelip, maka kita tak dapat tidur dan kita tidak dapat mata kita akan sakit dan mata kita akan kekeringan. Tapi Allah jadikan automatik tanpa kita perlu ingat. Okey, pastikan berkelip 1 minit 20 kali. Okey. Lepas tu, aku terlupalah nak berkelip. Kenapa tak cakap? Tak perlu nak diingat, tak perlu nak kira, tak perlu nak aware lah. Macam nak
Okey, tak perlu dalam keadaan sedar. Dalam keadaan tak sedar, Allah jadikan fungsi kelopak mata tu akan berkelip saat demi saat. Hebat kan? Tengok pula ke dalam mata. Dalam mata kita ada air tau. Bukan air mata, tapi yang Allah jadikan air itu sentiasa ada. Saya pernah jumpa ada seorang wanita, dia kena buat pembedahan. Dia minta Ustazah doakan saya. Saya kena buat pembedahan mata. Sebab sumber air, dia sebut apa istilah orang pakar mata, ada istilah dia lah. Mata dia kering, tidak dirembeskan air semula, jadi tu terhenti. So dia kena aktifkan bahagian tu, dia kena buat pembedahan. Menyebabkan mata dia tu memang kering, sakit, pedih, kering yang menyebabkan dia tak boleh nak buka mata, sakit. Jadi tuan-puan sekalian, sebab itu mata kita boleh gerak kiri, kanan, depan, bawah, belakang. Sebab apa? Ada air yang Allah tetapkan sempurna, cukup, tak lebih tak kurang. Walaupun kita dah guna mata ni 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, kalau terlebih, dia mengalir lah. Kalau orang tanya kenapa keluar air mata tu, terlebih, nak kena tadah. Tak, Allah bagi cukup-cukup je. Dalam mata kita tu ada air yang mana sekiranya ia kurang, sakit. Sekiranya lebih, dia terkeluar. Tapi Allah bagi ngam-ngam. Fungsi ni, kening ni, fungsi kening, Allah jadikan kita kening. Ada fungsinya. Kening. Apa hukum cukur kening? Haram. Hukum cukur kening, hukumnya adalah haram. Disebut jelas dalam hadis Nabi, Allah melaknat orang yang minta dicukur dan orang yang mencukur. Dua-dua pun dilaknat. Pencukur-pencukur kening pun dilaknat oleh Allah. Yang minta dicukur juga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang cakap saya cukur kening. Demi Allah tak cukur. Cuma daripada jauh tu nampak macam cukur sikit-sikit. Nampak macam cukur. Tak adalah cukur. Tak adalah nampak macam cukur. Tapi dulu masa sekolah-sekolah dulu, Asma, kau cukur kening macam tu. Tapi bila dah tua-tua ni, tak adalah pula orang tanya. Awal-awal kemunculan saya dulu, orang kata saya cukur kening. Ustazah, ceramah tapi cukur kening. Ustazah Smart tu, lama-lama orang dah tak cakap dah. Macam tu. Okey, dia pakai celak ni begini. Boleh pakai sikit yang sampai tak nampak pun macam bercelak. Dia tetap mengekalkan natural. Kekal natural tuan-puan sekalian. Kalau celak, saya pun tak pernah pakai. Sama juga yang pakai celak keliling mata. Pakai tapi natural. Sampai orang tak pasang pun pakai celak. Cuma sebab ada wanita ni kata gini, mata dia ni kalau dia tak pakai celak, orang ingat dia sakit. Awak sakit ke? Awak tengah sakit ke? Sebab mata dia tu mungkin nampak terlalu lesu. Sampai orang ingat dia sakit. Macam dia sakit berat. So, bila dia pakai celak tu, dia hanya nipis. Semua solekan pada wajah dari sudut hukum. Kalau kita nak ambil pendapat yang berat, pendapat yang tegas, tak dibenarkan. Tetapi, cuba baca tulisan Jabatan-Jabatan Mufti berkenaan wanita dan solekan. Dibenarkan tapi natural. Contoh, gincu. Ya, hukum asalnya harus, tetapi perlu natural. Bukan merah menyala, bukan terang. Tuan-tuan sekalian, ada orang bila tak pakai gincu, orang tanya, awak pucat je, sakit ke, tak sihat ke, tengah kemo ke? Macam tu kan. Saya tak pernah pakai gincu. Sebab ada kadang-kadang nampak macam pakai gincu. Kadang efek ni kita tak buat. Ini memang nampak ni lah. Kadang efek apa ya, orang ambil gambar, orang buat filter. Kadang efek filter. Faham tak? Pucat macam saya. So sekarang yang susahnya adalah nak letak garis pemisah antara natural dengan tak natural. Betul atau tidak? Mula-mula dia pakai natural. Lepas tu dia melampaui batasan, dia pergi kepada yang berlebihan. Dah jadi tabarruj. Haram tabarruj. Itu larangan Allah dalam Al-Quran. Janganlah kamu bertabarruj, tabarrujal jahiliyah. Apa maksud tabarruj? Tabarruj ni, dia berlebihan dan dia menarik perhatian. Menarik perhatian.
menarik perhatian terhadap perkara-perkara tambahan. Kalau dah semula jadinya, dia memang ada daya tarikan. Macam mana? Benda tu, benda yang melekat pada badan. Ini yang tambahan-tambahan ni. Tabarruj ni menarik perhatian. Bila mata tu lebih dicela, sampai pakai maskara ni, of course orang perempuan pun jadi tertarik-tarik tengok. Bukan lelaki, perempuan pun macam tengok 2-3 kali. Ui, panjang bulu mata dia. Oh ini. Kalau bibir tu merah menyala, kita perempuan pun tengok. Munggil, merah menyala. Memang tak dinafikan dan tak boleh kita nafikan, dia akan menarik perhatian kalau merah menyala, munggil dan boleh menaikkan syahwat bagi lelaki yang melihat. Kalau tanya lelaki normal, berbual, bercakap depan wanita yang munggil, bibir merah menyala dan banyak juga gincu ni dibagi efek untuk nampak seksi. Sebab itu saya risau tengok umat Islam kita, founder-founder kita, tak kira founder lelaki ke perempuan, dia buat iklan untuk gincu yang dia jual dengan ayat-ayat. Ui, nampak seksi kalau pakai gincu ni, nampak menggoda, nampak munggil, nampak wow. Tujuan dia jual gincu tu pun dah salah. Matlamat yang disebut daripada pemakaian gincu tu pun dah jelas-jelas menyalahi syariat. Memang tujuan dia adalah untuk munggil, nampak seksi, nampak cantik, nampak basah, nampak wow. Apa maksud iklan macam tu? Okay. Dan dia tunjukkan di khalayak ramai, terbuka. Okay. Kalaulah ada founder jual gincu, dia kata okay, gincu ni, lipstick ni, sebenarnya bukan lipstick je tau yang bermasalah sekarang. Sama juga dengan lip balm. Lip balm. Yang mana dia bila pakai, dia cakap lip balm ini bukan gincu, ini untuk sehat bibir, supaya bibir tak gelap, supaya bibir sekian-sekian. Jadi nak kena buat macam mana, pakai, tapi bila pakai jadi merah juga. Katanya ikut warna darah, that's why lah dia jadi merah menyala macam tu. Jadi hati-hati. Antara garis pemisah tabarruj berlebihan atau sederhana itu sangat sukar sebenarnya, agak susah. Sebab itu ada wanita yang berhati-hati, dia tak pakai terus. So dia kata tak tahulah nak kata natural macam tak natural. Dia confused, was-was. So dia tinggalkan was-was. Senang tak pakai Ustazah, dia cakap. Tapi ada orang dah terbiasa, susah nak tinggalkan. Tidak boleh merah menyala. Mana ada orang bibir, kita tak jumpa warna natural bibir orang merah menyala. Dia tak pakai apa-apa merah menyala, tak. Sebab itu kita bila sebut natural, warna bibir biasa. So pilih warna-warna yang kalau tengok sekilas tak perasan pun pakai gincu. Sama juga yang pakai pemerah pipi. Dia nampak jelas. Kan? Boleh tak pakai blusher Ustaz? Sikit-sikit je. Kau tak pucat sangat. Saya pakai blusher je sikit-sikit. Itu pun tuan-puan sekalian, hati-hati. Sebab tujuan apa? Dia nak nampak munggil merah-merah pipi tu. Jadi kalau nak pakai sikit sampai orang tak perasan, sekadar nak nampakkan kulit itu fresh, muka tu fresh, maka selagi mana ia tidak berlebihan, tak tabarruj, maka dibenarkan. Sebab tadi orang tanya ni, kalau lukis sikit. Dia bukan lukis, dia merapikan je. Cukur, cabut sama ya, maka haram. Samalah juga ada yang lukis ekor. Itu tambahan. Why nak tambah ekor mata ya? Sekarang ni ada orang buat eye cat. Cat eye. Eye cat. Apa nama dia? Cat eye. Faham tak? Pembedahan kebanyakannya orang buat di Korea, Jepun, lepas tu buat di, yang saya dengar itu ramai juga pergi buat kat Dubai ke buat dekat Turki. Turki pun sama, buat kat Turki. Eye cat cat eye. Betul ke? Cat eye. Cat eye. Apa cat eye? Tak ada yang tulis ni. Cat eye. Yang mana dia buat pembedahan supaya gini kot. Gitu. Lama ke jadi gini? Mata kucing. Pelik nampak. Perasan atau tidak, tuan-puan sekalian, mata kucing. Ya. Perasan atau tidak, mata saya ni biasa je lah, bukan mata yang cantik ke lawa.
Tapi bila saya buat macam ni, berubah tak seluruh muka? Ui, seluruh muka berubah. Walaupun ubah mata je, efek seluruh muka. Tengok ah. Ui, menakutkan nampak. Ulang berapa kali tak? Sungguh ni, sekarang ni makin ramai, minta maaf ya, artis, influencer dan orang awam buat cat eye ni. Saya tahu ada sebab lah saya tahu. Alah, semua orang tahulah. Masa orang boleh tahu. Mata kucing ni dah makin glamour. Dia memang ada buat pembedahan plastik. Dia kekal. Dia ada jahit. Faham tak? Untuk tarik mata tu. Dia jadi kekal. Apa hukumnya? Haram lah. Memang mengubah bentuk. Memang dia buat pembedahan plastik. Eyeliner tu satu hal. Okey, kalau lukis eyeliner tu, itu sementara. Itu tak kekal. Ini memang pergi buat, mata kucing ni memang buat pembedahan plastik untuk kekal. Dia tukar bentuk mata tu. Tuan-puan sekalian, macam ni je. Perempuan ke lelaki ke, kalau buat sikit je pun pembedahan pada wajah, kita tahu pembedahan plastik yang mengubah kekal, hukumnya adalah haram. Itu dah jelas lah. Pembedahan plastik tanpa keperluan. Kalau sebab cacat, nak betulkan harus. Macam budak sumbing tu kan, lepas tu nak betulkan. Ataupun dia berlaku kecelakaan, dia accident, lepas tu muka dah rosak, lepas tu nak betulkan, hidung mungkin dah patah ke apa ke, dah koyak, maka itu harus dibenarkan. Ini tak ada sebab apa-apa, tujuan untuk kecantikan, maka ia tidak harus, ia tidak dibenarkan. Hukumnya adalah haram mengubah ciptaan Allah secara kekal. Buat plastik surgery, pembedahan plastik. Jadi saya tunjuk tadi tu, maksudnya kalau ubah mata sikit je, terus tak jadi Ustazah Asma. Maksudnya, walaupun dia kata macam ni, sebab orang ni tanya, dan akhirnya dia buat. Boleh tak buat iCat tu sikit je, saya buat bahagian mata je. Maksudnya, dia tengok contoh-contoh model artis-artis luar negara, bila buat iCat tu lawanya mata macam galak gitu, mata kucing kan, cantik. Nak buat mata kucing. Dia kata cantik, geramnya, suka sangat. Nak buat tu je sikit. Perasan atau tidak, kalau artis yang kita dah biasa tengok, atau influencer yang kita biasa tengok, ataupun orang-orang wajah yang dah biasa kita tengok, bila buat pembedahan plastik sikit je, kita boleh nampak perbezaan. Boleh cam lah. Sama ada hidung ke, bibir lah ramai yang buat. Bibir ke, mata ke, ni rahang ni. Kan kalau kat Korea tu rahang pun boleh potong ni. Rahang dia besar sikit, dia nak bagi tirus. Dia potong rahang tu. Dia potong apa? Tulang rahang tu. Supaya jadi tirus. Okey. Nak suruh ni, dagu ni, tak susah pun ni. Dagu apa lagi? Nak suruh ada? Nak suruh ada bentuk dagu, lepas tu ada garisan tengah. Itu pun boleh buat lah. Ni. Panggil apa? Garisan ni lah. Dagu belah, lagu berbelah, garisan pula. Lesung pipik pun boleh buat. Sekarang ni, dulu tak ada lesung pipik. Bila tua ada lesung pipik. Mungkin ada yang semula jadi macam tu. Tetapi nak kata apa benda tak boleh buat, semua benda boleh buat. Nak ubah peha jadi runcing, betis jadi runcing. Bila pakai itu, mulalah nak tunjuk. Semualah A to Z, semua boleh tukar. Daripada tak ada jambang, tanam jambang contoh. Minta maaf ya, kalau sensitif. Ya, benda-benda macam tu pun dibincangkan ulama. Bolehkah? Sebab benda tu palsu. Ataupun ambil daripada rambut sendiri, ataupun daripada bulu sendiri. Boleh tak tanam? Apa hukumnya? Tuan-puan dimati Allah sekalian. Ya, kalau kita ubah, walaupun iCat tu ada pembedahan plastik, mengubah terus bentuk. Tuan-puan sekalian, bersetuju tak dengan saya, kalau siapa-siapa ubah sikit je ciptaan Allah, muka dia dah tak jadi stabil. Muka dia dah pelik. Mungkin cantik, ya. Mungkin menarik, ya. Tapi tak
tak sempurna. Ayatnya tak sempurna. Maksud saya begini tau. Contohlah, hidung saya ni kan kembang-kembang sikit, kembang-kembang. Kalau mancung kan elok, kalau mancung. Tetapi rupanya Allah ciptakan wajah kita ni, macam wajah saya ni, memang sesuai hidung yang kembang macam ni. Kalau mancung je, dia tak center dah. Dia panggil simetri tu dah tak center dah. Tak simetri dah. Kalaulah kata, bibir saya muncung, sorry suami saya selalu daripada kecil macam mana muncung. Jadi kalau saya kata kalaulah ubah sikit, tak naklah muncung, buruklah muncung. Kalau ubah tukar kepada bibir yang cantik, dia dah lari simetri wajah tu, dia dah tak jadi sempurna macam tu. Okey, maksudnya sekarang kita ada hidung kembang ke, hidung kemek ke, hidung mancung ke, hidung tak ada batang ke, hidung pesek ke, sebenarnya itulah ciptaan Allah yang sempurna untuk kita. Hidung tu sesuai dengan bentuk pipi kita. Boleh jadi kalau mancung nampak pelik. Orang tengok peliknya hidung dia. Macam tu. Walaupun mancung. Sebab apa yang Allah ciptakan sedang elok dah. Dengan bentuk hidung kita tu, pipi kita tu, rahang kita tu, bibir kita tu, mata tu, dia memang sedang elok macam tu lah. Kalau ubah salah satu je, dia dah jadi pelik, tak sempurna. Walaupun nampak cantik. Inilah bentuk mata paling cantik bila diubah. Inilah hidung paling perfect. Inilah mulut paling perfect. Bila siap, pelik. Rupanya dalam keadaan kita rasa ada bahagian wajah kita tak sempurna, mungkin yang tak sempurna bahagian hidung, mungkin kita rasa tak sempurna bahagian mulut, mungkin bahagian mata, tapi itulah sempurna sebenarnya. Dalam kekurangan, dalam kita nampak ketidaksempurnaan, itulah kesempurnaan ciptaan Allah. Hari ini kita bicarakan tentang nama Allah Al-Musawwir, Allah yang maha mereka bentuk, Allah yang maha menciptakan sesuatu dengan sempurna. Allah ciptakan kita, ketinggian kita pula, tinggi, rendah. Kita kata, ui, lawa tinggi berjadi model. Aku ni lahir-lahir rendang, mak ayah dua-dua rendang. Rupanya kerendahan memang saiz rendah kita tu sesuai dengan anatomi badan kita. Kalau tinggi kita tak stabil, rupanya kelebihannya sekian-sekian. Kekurangan ini pula, tidak ada ciptaan yang Allah ciptakan A to Z itu. Sebenarnya siapa yang cakap sempurna tak sempurna? Siapa yang cakap tinggi tu sempurna, rendah tu tak sempurna? Siapa yang kata hidung mancung tu hidung yang perfect, hidung kembang tak perfect? Siapa yang kata mata yang bulat galak tu mata sempurna dan mata pesek macam tu tak sempurna? Manusia yang telah meletakkan definisi sempurna tak sempurna, cantik tak cantik, manusia yang letakkan. Betul tak? Kulit gelap, kulit cerah, kulit begitu, kulit begini. Sebenarnya Allah ciptakan kita sempurna. Kita bersyukur kepada Allah. Kita syukur, kita ucap terima kasih kepada Allah. Cuba lihat orang buta yang tak pernah melihat dunia, tak pernah lihat wajah dia. Dia sendiri tak tahu pun hidung tu macam mana, mulut tu macam mana, mata tu macam mana. Sebab dia buta. Sini anak dia tak mandi lagi ni. Dia cari Umi. Hei, tak mandi lagi ni. Dak comel ni. Tak mandi lagi. Bye bye. Okey. Namanya Aina. Di mana? Sana Aina sana. Okey. Tengok kan baby kan. Dia tak fikir pun pasal muka dia, rambut dia, bau masam tak mandi lagi. Betul kan? Aina kan? Tak fikir ni. Inilah kita masa kecil dulu. Tak fikir apa pandangan orang, apa orang kata, apa orang cakap. Fikir nak main, nak buat hal sendiri, nak buat apa yang dia nak. Okey. Ya. Sana Aina. Okey. Boleh ambil. Dia datang. Dia tak nak. Okey. Ya, dia tak nak. Dia nak duduk atas Umi. Ya. Tak apa. Umi ada kuliah lah. Oh, dia suka masuk live. Okey. Dia buat keras. Yelah. Okey. Dia tahu ni. Aina ni dia tahu dia ada ramai peminat. Sana Aina. Bye Aina. Barakallah. Okey. Ya. Allah Akbar, dia buat berat, dia buat keras. Masya Allah. Okey. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Warna kulit kita kusam ke, berseri-seri ke? Ya, warna kulit tu kalau kita makan
bukan makan ubat ya. Kalau kita buat rawatan yang kusam jadi berseri-seri, okey, tak ada masalah tu. Dibenarkan syarak. Dan ia dianjurkan supaya menjaga kesihatan kulit. Supaya sedap mata memandang, terutamanya niat untuk suami. Maka pergilah buat rawatan, tak ada masalah. Yang kulit bermasalah, tak sihat, nak kulit sihat, lepas tu buat rawatan, itu tidak dilarang syariat. Subhanallah. Ada yang kata, saya nak mata cantik kat syurga nanti. Saya nak mata cantik kat syurga. Ya. Kita kan, bila kita tengok, kalau kita tengok wajah kita macam serba kekurangan. Saya faham. Ada wanita yang rasa rendah diri dengan wajahnya, dengan tubuh badannya, dengan bahagian badannya. Dia rasa rendah diri. Mungkin, ialah dia rasa dia tak cantik. Wajahnya tak cantik. Saya bukan katakan buruk ataupun hodoh, tetapi tak cantik. Bagi penilaian manusia dan bagi penilaian dirinya. Dan dia tak boleh nak menipu dirinya, nak kata, wah saya cantik, saya sekian-sekian. Tidak. Jadi, saya tengok tadi ada yang menulis, saya berdoa, saya hanya mengharapkan, saya redha dengan ciptaan Allah saya ni, dan saya yakin dengan redha ciptaan Allah ini, maka Allah akan berikan syurga nanti, saya jadi wanita yang cantik. Saya jadi wanita yang cantik di syurga. Masya Allah. Itu adalah salah satu cara kita memujuk diri kita untuk rasa redha dengan ciptaan Allah terhadap diri kita. Ada wanita yang dia nak kurus, tapi dia punya genetik, dia jumpa doktor, metabolisme dia rendah, genetik ke, wallahualam. Memang itulah bentuk badan dia. Bulat daripada atas sampai bawah. Comel je. Comel sebenarnya. Dan kita nak kata pada dia, awak memang sempurna, cantik, comel. Tetapi dunia hari ini memandang wanita yang slim, yang ada bentuk, yang ada shape, itulah cantik. Itulah menarik. Itulah perfect. Maka akhirnya wanita-wanita yang bentuk badannya memang Allah ciptakan begitu, maka dia rasa rendah diri. Sebab penilaian manusia. Lalu kita pun katakan pada diri kita, ya Allah, aku redha ya Allah. Engkau ciptakan aku begini. Dan ia adalah sempurna untukku. Boleh jadi sekiranya tubuh badanku elok, cantik seperti mana manusia katakan, boleh jadi aku lupa diri. Boleh jadi aku jauh daripadamu. Boleh jadi aku tidak seperti hari ini. Boleh jadi aku melakukan, na'udzubillah, aku bermaksiat, aku buat dosa dengan ciptaanmu. Dan engkau maha tahu bahawa aku lebih mampu untuk memiliki tubuh badan seperti ini, untuk menjaga hatiku. Subhanallah. Dan wanita-wanita seperti ini, lelaki seperti ini, maka Allah akan kurniakan keindahan yang berganda-ganda sempurna di syurga nanti. Itu yang kita katakan, cantik ujian, tak cantik pun ujian. Cantik ada ujian dia. Dia jadi riak, ujuk, perasan, takabur, sombong dengan tubuh badannya, cara jalan pun dah lain. Okey. Tak cantik pun ujian. Ujian untuk redha. Cantik ujian untuk syukur dan taat kepada Allah. Tak cantik ujian untuk redha dan syukur kepada Allah. Saya ulang lagi sekali. Cantik, handsome, perfect adalah satu ujian yang berat. Ramai yang tidak mampu menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan ujian-ujian kelebihan. Dia tidak mentaati Allah dengan segala nikmat yang Allah beri. Yang sebaliknya pula, tak handsome, kulit gelap, kusam, kan, hidung pesek, rendang, apa sajalah yang definisi manusia letak, padahal sebenarnya bukan begitu. Sebab ciptaan Allah sempurna. Kita sebut secara lumrah ya. Subhanallah, maka ujiannya adalah untuk redha, lalu kekal bersyukur, dan dia redha, kekal bersyukur dan bersangka baik dengan Allah. Akhirnya melalui jalan itu dapat ke syurga. Subhanallah. Allah Maha tahu. Kita sebenarnya mampu untuk menampung bagaimana wajah kita, untuk menanggung bagaimana tubuh badan kita. Allah nak jaga kita daripada kita terjerumus kepada apa? Dosa hati yang sangat susah dan tidak dilihat. Riak, ujub, takabur, sum'ah. Kalau tuan-puan perasan, wanita-wanita yang cantik paling banyak berhabis berbanding wanita yang biasa rupa dia. Wanita yang cantik lah paling banyak berhabis untuk mengekalkan kecantikan tu.
Sebab dia dah biasa daripada kecil, sekolah rendah, sekolah menengah, sampai remaja, sampai dewasa dengan zaman media sosial. Orang puji cantiknya, cantiknya. Bila ada sikit je perubahan, dah kurang cantik, dia sanggup berhabis, sanggup buat pembendahan plastik. Sebab apa? Dia kalah dengan ujian cantik. Dia kalah dengan ujian handsome. Dia kalah dengan ujian tubuh badannya begitu. Bila naik sikit, dia akan menzalimi dirinya. Dia buat pembedahan itu, dia buat pembedahan ini. Sebab itu kalau kita tengok, yang obses dengan cantik adalah wanita-wanita yang sudah cantik. Yang obses dengan handsome pun sama. Yang obses dengan tubuh badan pun, ada tubuh badan yang dah memang elok, dia obses. Betul atau tidak apa yang saya sebut? Biasanya begitu. Mereka dah lawa dah, tapi duk bersolek lama-lama sampai rosak kulit. Dah elok dah. Sebab apa? Ujian mereka tak boleh nak menerima kalau ada kekurangan. Kalau ada orang komen sikit, oh kenapa nampak tua, muka dia dah saging lah. Dia usaha buat macam-macam untuk kekal dilihat cantik. Ujian yang berat sebenarnya. Ramai yang tak boleh tempuh ujian nikmat berbanding ujian ramai yang tidak boleh menguruskan dan menerima ujian kelebihan berbanding ujian kekurangan. Sebab daripada kekurangan kita belajar untuk redha dan untuk syukur. Tetapi daripada kelebihan, sukarnya nak menunjuk dan menunduk kepada Allah, sebab dia sentiasa berada dalam pujian manusia. Tapi yang ini manusia tak pandang, manusia apa, jadi hati dia sentiasa merendah diri. Rendah diri, lepas tu berusaha untuk buktikan dirinya lebih baik. Dirinya tak seperti mana yang dilihat daripada luaran. Masya Allah, Allahu Akbar. Tepat sekali perbincangan kita bincangkan tentang nama Allah. Nama Allah apa? Nama Allah Al-Musawwir. Ada yang tanya pakai bedak, pakai moisturizer, pakai serum, boleh, harus untuk jaga kulit. Pakai foundation untuk cover, itu dibenarkan. Kan? Sebab apa? Kulit asal bukan begitu. Kemudian ada masalah jerawat, ada masalah pigment, lepas tu dia cover dengan foundation supaya dia lebih ada keyakinan diri, itu dibenarkan. Bukanlah sampai foundation tu tebal sampai nak kata apa ya, macam menarik perhatian, pelik, itu namanya tabarruj lah. Subhanallah. Hari ni kalau kita tengok banyak sangat mua-mua ni kan, make up artis mua yang ajar wanita-wanita Islam kita ni supaya bermakeup. Makeup pasti di luar rumah. Adakah kita makeup beria mata, makeup untuk pakai dalam rumah? Kalau fikir logik, ustazah ni sangka buruk, mua-mua tu ajar dan jual produk apa untuk makeup dalam rumah lah. Memang agak pelik lah kalau orang tu bersiap sejam, nak gimana? Tak ada, duduk kat rumah je. Biasa kat rumah very simple kan. Kalau pakai pun pakai gincu sikit, pakai ni sikit, lepas tu blusher, nak suruh nampak berseri depan suami. Tapi kalau yang make up beria sampai sejam pakai itu, pakai ini, biasanya sebab nak diperlihatkan di luar, bukan dalam rumah. Biasanya untuk tontonan luar. Biasanya ada yang kata, ustazah saya pakai make up untuk keyakinan diri. Boleh, yang saya sebut harus, tapi natural dan berhati-hati, sebab itu tipu daya. Lama-lama kita hilang diri kita. Bila tak make up, tak boleh keluar, tak boleh jumpa orang. Nak ambil barang Shopee je kot, tu pun nak ambil barang orang hantar, itu pun tutup-tutup muka. Maksudnya dia hilang terus dirinya. Asalnya untuk keyakinan diri, sehinggalah hilang keyakinan diri. Dengar baik-baik. Ramai wanita yang buat alasan make up untuk keyakinan diri, akhirnya hilang harga diri, hilang keyakinan diri, hilang jati diri. Dia tak boleh dah. Dia tak boleh, mesti. Maksudnya macam kalau boleh tidur pun pakai make up. Macam tu lah. Bila sampai tahap hilang keyakinan diri dan hilang harga diri, hidup tak tenang. Hidup susah hati. Hidup resah gelisah. Dan sangat susah untuk dia berpuas hati dengan dirinya. Sangat susah untuk dia mensyukuri dirinya. Dan sangat susah untuk dia menyayangi dirinya. Sebab apa? Dirinya bergantung pada penilaian orang. Bergantung pada pandangan orang. Bergantung pada feedback orang. Akhirnya macam mana kita nak hargai diri kita? Sebab harga diri pada pandangan orang. Pada harga diri kita sendiri tahu.
Kita yang paling kenal diri kita dan sayang. Dah tak kenal diri dah. Saya pernah cerita, ada pensyarah cakap, cerita berapa orang, ada ramai pelajar-pelajar dia kemurungan. Bermula daripada isu makeup. Kemurungan. Sampai kena berhenti belajar. Pelajar bijak. Lepas tu masuk semester kedua dah pandai makeup. Semester ketiga, oh dah ni. Makin seronok dah, orang puji cantik, orang lelaki ramai suka, pandang-pandang, oh hidup dalam glamour, hidup seronok, orang puji cantik, sekian-sekian. Mula dah daripada itu beli produk mahal, branded, jaga penampilan, kan, dari perhatian. Sampai satu peringkat, tidur pun dengan makeup. Macam ni kata, dia tidur pun tak boleh tak ada makeup. Sampai peringkat apa? Dia nak pergi tandas pun kena makeup. Dia cuma mandi dalam bilik air sekian-sekian dan dia akan makeup juga untuk keluar. Maksud sama perempuan pun dia tak boleh dah tunjuk wajah dia yang sebenar. Padahal ciptaan Allah tu dah sempurna dah. Bukannya tak cantik. Tapi bila dia selalu makeup, muka jadi rosak. Bila tak makeup, orang terkejut tengok. Macam teruk sangat perbezaan tu. Akhirnya dia tak boleh, kemurungan sampai peringkat tak nak pergi kuliah, tak boleh jumpa orang sebab kulit dah rosak dan sebagainya. Allahu Akbar. Ramai remaja terperangkap ni. Ramai orang muda-mudi terperangkap dalam dunia tipu-tipu ni. Jadi, sebab itu Islam agama yang sederhana. Sederhana itulah sempurna. Islam adalah satu agama yang membentuk kecantikan dalaman, bukan luaran. Sebab itu kalau orang bukan Islam kata, Islam ni agama yang mengongkong lah. Itu tak boleh pakai, ini tak boleh pakai. Ini pun tak boleh cabut ke? Ini ke? Hari tu ada Chinese tanya saya. Alah, kita kawan kan? Ada kawan-kawan yang Chinese ni. Adalah kita berurusan. Dia boleh tanya direct saya. Dia kata, mata tu you buat kan? Mata tu you buat. You buat dekat mana mata tu? Tak adalah, saya kata saya tak buat. Oh, itu nampak macam luas. Lepas tu dia kata, saya buat mata saya. Kening you buat juga kan? Tak, saya tak buat. Hidung, mulut. Lepas tu dia cakap macam ni umpama. Kami biasalah buat-buat muka ni. Kami nak besarkan mata sikit, nak kasih cantik biar elok sikit itu ini. Lepas tu bila saya cakap, oh dalam agama kami haram. Apa maksud you? Oh tak boleh. Oh jadi berdosa lah. Kalau you buat, you dosa. Ya dosa. Dalam agama kami kalau ubah-ubah hidung, ubah apa semua tu dosa. Dia pun cakap, banyak itu tak boleh, ini tak boleh. Kamu punya agama macam mengongkong ya, mengongkong. Dia cakap macam tu kan. Saya kata taklah, agama saya ni membebaskan saya. Membebaskan saya. Islam ini, agama saya ni membuatkan saya bebas. Saya merdeka. Oh, apa maksud you? Dia tanya kan. Sebab bila dia dengar itu tak boleh, ini tak boleh, dia kata mengongkong. Itu logik Kata, agama you ni mengongkong kan. Banyak sangat saya dengar Islam tak boleh itu, tak boleh ini. You tak boleh pakai macam saya ni kan. You kena pakai, yelah macam you ni kena pakai. Lepas tu sedu pula. Dengarkan penjelasan saya. Saya kata, tak, agama saya ni yang membebaskan saya. Dia pun tanya, what do you mean? Apa bebas? You tak boleh, tu tak boleh ini, itu bukan bebas, dia cakap. Lepas tu, kejap. Sedu pula. Tahan nafas. Ya, tattoo bro. Sekejap, bro tu apa? Ya, tattoo bulu kening ada. Hari ni puasa hari putih. 3 hari sampai besok. Ustaz tak nyanyi. Orang tunggu ready ya. Ya. Baik. Tapi Encik perasan tak tajuk ni kan? Saya tak boleh nak stop mengejut. Okey. Tahu, dengarkan penjelasan. Aduh. Ada orang ni pakai kos modem je, lama-lama cantik.
muka. Ya. Jangan tanya saya pakai skincare apa. Saya tukar-tukar. Kejap pakai tu, kejap pakai ni. Anak saya pun gelak. Saya pun beli-beli kedai-kedai gitu. Ada yang kata ada jemputan kahwin, esok puasa air putih. Nanti saya jawab, Allahu Akbar. Encik, jom kita tukar situ sebab nak ada buat persembahangan. Sekejap, saya tahan nafas, saya nak jawab tu. Apa maksud saya kata merdeka tu? Sabar. Jangan lari lagi. Jom kita tukar. Ya Allah. Tahan nafas, jangan cakap. Okey, pengantin. Sini, encik suami. Dia longgar tu kan, gegar. Okey. Masya Allah. Pengantin pakai kain pelikat? Bolehlah. Okey, sopan sikit pengantin. Dia macam ni, gitu. Okey. Tolong betulkan ni. Ambil gambar tak? Minat hilang setu ni. Okey. Gitu. Kau berapa ni encik? Akad ni. Tolong tarik ni cak. Ada 2 orang anak ni, ada Sarah dengan ada Sarah dengan Luqman. Okey. Subhanallah. Kau berapa ni encik kita ni? 845. Okey, penampilan ini kena ke sini sikit. Okey, ada yang bujang kata Ustazah ni tak hormat kami. Tak, sebenarnya kena tarik ke sana biar nampak putih. Gitu. Boleh Okey, masya-Allah. Dah nak tunggu seduh sedan. Saya nak terangkan tu maksud. Suka pula Sarah. Kenapa? Comel Umi seduh. Kalau seduh-seduh ni orang kata nak besar lagi. Ya. Nak membesar. Tak cukup besar lagi. Nanti Umi lagi tinggi. Umi akan tinggi macam Abi. Dah hilang, alhamdulillah. Okey, mari saya nak jelaskan. Tutup hidung. Oh, tutup hidung. Tutup hidung. Mata. Tutup hidung. Telang dia. Tahan sampai muka merah je tak? Jadi je tutup hidung. Ya. Sebenarnya kita tahan nafas je, tak perlu sampai tutup hidung. Okey, terima kasih di atas tip yang diberikan untuk hilangkan sedu. Sekarang ni dah jarak dah sedu ni. Tadi dah rapat-rapat. Okey. Tuan-puan sekalian, apa yang saya jawab kepada wanita non-Muslim yang bertanya saya soalan tu, dia kata, Islam, kamu itu tak boleh, ini tak boleh, mengongkong you kan, macam-macam you tak boleh. Alihkan ni, Sarah, alihkan, nampak. Lepas tu saya kan jawab, saya kata, oh tak adalah. Agama saya ini bukan mengongkong, tetapi ia adalah agama yang membebaskan saya, memerdekakan saya. Ia pun pelik. Why you cakap begitu? Lepas tu saya kata, contoh saya rasa bebas apabila saya tak perlu fikir apa pandangan orang. Saya tak perlu fikir apa penilaian orang. Apabila Islam melarang untuk kita ubah-ubah muka, bayangkan ya, kalau saya ada ubah mata saya. Kenapa saya ubah? Supaya nak dilihat cantik. Untuk siapa? Untuk manusia. Lepas tu, tak jadi, saya kena baiki lagi. Hidung, nak baiki, tak puas hati. Tapi bila agama kami kata tak boleh, nak ubah, nak buat plastik surgery haram, dan kami terus fikir tak boleh, dan kami tak pernah fikir susah payah macam you nak ubah itu, you nak ubah ini. Sebab apa? Fikirkan apa pandangan orang. Ataupun you punya kepuasan. Dia cakap, saya bukan fikir pandangan orang, saya fikir saya punya kepuasan. Saya puas hati ada mata cantik, hidung cantik.
Tetapi saya tanya dia lagi, kamu ada rasa puas hati tu sudah habis ataupun nanti you akan rasa tak puas hati itu pula, tak puas hati ini pula? Dia kata, yalah, saya dah buat itu, saya rasa saya nak buat hidung pula. Lepas hidung saya rasa nak buat mulut pula. Never ending, saya cakap, never ending. Jadi you sebenarnya tak bebas. You terperangkap dengan keinginan you. You terperangkap dan terpenjara dengan you punya imajinasi. Dan juga apa yang disebut oleh manusia sekeliling. Kalau hidung you macam ni, cantik mah. Kalau mulut you macam ni, cantik lah. Kalau mata, maksudnya selalu dengan pandangan manusia. So itu sebenarnya you tak merdeka pun. You tak bebas pun. Macam kami Islam, bila Tuhan kami larang haram, kami bebas daripada pandangan manusia dan kami bebaskan daripada expectation nafsu kami, keinginan yang tidak pernah habis, never ending. So kami terus cut kat situ, tak perlu fikir, kami hanya diminta bersyukur. So saya tak fikir apa orang ni, saya teruskan kehidupan saya. Bahkan pakaian saya pun pakaian yang Tuhan saya suka, Nabi our prophet suka. So yang penting Tuhan tu suka saya, Tuhan nampak saya cantik, Tuhan sayang saya, dan keinginan expectation Tuhan itu lebih rendah berbanding expectation manusia. Faham maksudnya? Sebab kita tahu Allah dah sebut, Allah tidak memandang rupa paras kamu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak memandang rupa paras kamu. Wala ajsadikum. Allah tak pandang jasad kamu. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah memandang hati kamu. Wa amalikum, dan juga amalan kamu. So, saya kata agama saya ini, Islam ini, agama yang membebaskan, memerdekakan saya daripada pandangan manusia kepada pandangan Tuhan. Dan membebaskan penilaian manusia kepada penilaian Tuhan. Maka itu lebih mudah ataupun itu lebih baik untuk dicapai berbanding nak mencapai kehendak, expectation dan penilaian manusia. So kalau manusia cakap saya tak cantik, okey mah. Kalau manusia cakap, oh sekarang sudah umur ni dah makin gemuk, okey lah. Kita pakai baju longgar, orang tak perasan kita gemuk atau kurus, tak nampak sangat. Tapi cuba bayangkan kalau agama saya ini, kalau saya tak pakai tudung, saya mau jaga leher lagi, saya mau jaga telinga lagi, mau jaga rambut lagi. Oh pening lah. Tapi sekarang saya tutup semua, saya hanya perlu jaga kulit wajah, mungkin tangan. Yang lain saya boleh keluar dengan tanpa rasa insecure, tanpa rasa, faham tanpa rasa macam, sebab, dan lepas tu kita bagi tahu, dan sebenarnya wanita-wanita yang bertutup ni kulit dia lagi terjaga, dia tak kering, dia tak rosak, dia tak kusam, sebab ia tak terdedah kepada cahaya dan terdedah kepada udara. So dia kata memang betul, bila kita pakai tutup, dia pun kata ia bagus untuk kulit, tak kena direct cahaya. Sebab kalau pakai sunscreen pun sebenarnya, contoh dia pakai sunscreen dekat leher dia, dekat lengan dia semua, efek dia takkan sama dengan kain. Kain lah antara penghalang sinaran UV yang bahaya tu. Jadi tu saya kata, jadi bila kami nak keluar, kami tidaklah sesusah orang lain yang tak bertutup. Jadi judge manusia, pandangan manusia, penilaian manusia kuranglah. Jadi kami happy je. Jadi saya pakai macam ni, ia membebaskan saya dan ia memerdekakan saya. Hati saya lebih free, lebih lapang. Subhanallah. Boleh terima tak jawapan tu? Boleh? Boleh faham kan? Okey, sekarang Encik suami. Okey, peminat-peminat Encik sedang menantikan Encik. Oh, dia ada backup, dia buat backup hari ni. Sila. Abi Solo. Sarah duduk depan Umi, Luman duduk depan Abi. Dia orang ni hari tu kan, dia orang ni kan dah khatam 30 juzuk. Lepas tu dia orang dalam proses sebenarnya. Dia orang dalam proses nak masuk ke ikhlas. Okey. Memang. Ni duduk. Boleh. Okey. Suami bawa backup hari ni kumpulan nasyid. Okey, ini Maisara. Maisara umur berapa tahun? 15. Lukman? 16. Okey, ramai backup Abi hari ni. Lukman kena duduk depan. Depan lagi Lukman. Depan lagi. Sarah kena duduk depan. Memang tinggi. Lukman, berapa tinggi Lukman? 175.
Kod. Ni 175. Abi. Kosong dah. Berapa kosong? Abi berapa? Tak, Luqman rendah sikit. Rasanya Luqman 178 gitu. Abinya 180. Lepas tu ada orang jumpa saya, Ustazah tinggi juga, dia kata gitu. Saya 160. Sebab bila saya berdiri, saya bawah, saya kat bau. Sebenarnya sebab cik suami saya ni terlebih tinggi, 180. Anak ni baru tikan 4 Tikan 4 tahun ni. Umi 160. Iyalah. Sarah Sarah 153 je Umi. 153. Memang Sarah rendah daripada Umi. Umi 159, 160. Macam tu lah antara dua tu. Sarah dah lama tak ukur kot. Sarah dah tinggi. Tak tahu. Betul lah. Umi selalu pergi ukur kalau macam kesihatan semua tu kan. 159, 160. Sarah ni. Betul lah Umi tinggi dari Sarah sikit kan. Sikit je. Okey lah. Okey, silakan. Dia orang nak buat sebenar hari Jumaat. Okey, pegang. Tak apa, Umi pegang. Umi pegang. Okey. Kita nak nasyid apa Encik hari ni? Rindu Madinah. Rindu Madinah. Ya. Okey, Encik mulakan dulu. Okey. Tak apa, saya pegang. Tak sini. Tak apa, saya pegang. Tak apa. Tak apa Encik. Saya kan, saya dah 2 jam. So, bagi saya rehat 3-3 ni. Okey. 1, 2, 3. Silakan yang pecah rekod dulu. Pecah lirik dulu. Okey. 1, 2, 3. Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terubat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, takkan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Terimalah hadiah imbalan ziarah, insan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah, berkat menangis di Raudhatul Jannah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah. Lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Matanya yang terang sangat suka bercela, nampak yang di belakang dan depan serentak. Jinjang tengkuk Nabi sangat putih melepak, tiada berdaki umpama pantulan perak. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Dahinya yang luas, anak matanya hitam, cahaya berhias menatapkan tenteram.
Tulang baginda kemas, saling kuat menggenggam. Rukanah tertewas, lalu memeluk Islam. Allahu, 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 Allah. Allahu, Allah, Habibi Rasulullah. Rambutnya ikan yang tidak terlalu panjang, tingginya yang sedang, dada luas berbidang. Ketika berjalan, condongnya ke hadapan, lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Allahu, 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 Allah. Allahu, Allah, Habibi Rasulullah. Helaian bulunya tetapkan terus wujud, hanya belasan uban jat memikirkan surah Hud. Umpama pedang jago, hidung baginda mancung, dipandang dari jauh, kena kening seakan bersambung. Allahu, 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 Allah. Allahu, Allah, Habibi Rasulullah. Baginda memilih hidup dalam berzuhud, sekalipun maksum sangat banyak bersujud. Menipis isi tumit, lamanya bertahajud, banyak mendaki bukit, sangat sayangkan Uhud. Okay, last sekali. Allahu, 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 Allah. Allahu, Allah, Habibi Rasulullah. Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terubat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Itu adalah qasidah. Kalau siapa yang nak cari dekat YouTube, iaitu Rindu Madinah. Itu adalah qasidah tentang Syama'il Muhammadiyah, iaitu kesempurnaan Nabi. Bagaimana rambut Nabi, tumis Nabi, cara Nabi berjalan, Nabi duduk, cara Nabi bercakap. Itu yang disebut Syama'il Muhammadiyah, iaitu kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita rasa down, kadang-kadang rasa macam lemah semangat, buka lagu-lagu seperti ini, sebenarnya ia menambahkan semangat. Sebab sebenarnya rohani kita merindui dan mencintai Nabi, tapi kita sibuk dengan dunia, kerja itu kerja ini, tak berkesudahan, melayani hiburan yang tanpa henti. Akhirnya hidup kita, hati kita gersang, hati kita kekeringan. Dan apabila kita rasa rindu pada Nabi, hati kita mula dibasahi semula dengan kemanisan iman. Ya, merindui Nabi meningkatkan iman, merindui Nabi datangkan kenerangan, merindui dan mengingati Nabi yang akan memberikan kelapangan jiwa, kelapangan harta, kelapangan rizki, kelapangan urusan. Barakallah. Sekian, terima kasih Luman. Ya. Orang tanya mana Imran. Mana Imran? Imran pergi sekolah lah. Dua orang ni je yang habis hafazan, tahfiz, kemudian sedang menunggu untuk masuk hitas. Ini Maisarah dan ini Luqman. Ada yang ini. Okey, bukan esok, pada hari Ahad. Esok saya ada ceramah. So, ada. Esok ada khusus umrah. Tuan-puan sekalian, kita nak jemput pada hari Ahad ini, pada hari Ahad 28 Januari 2024. Ahad ini, ingat Ahad je, bukan Sabtu, Ahad. Hari Ahad ini
daripada pukul 9 pagi sampai pukul 3.30 petang sebenarnya kita ada buat rumah terbuka untuk Hijrah Islamic Tahfiz School. Tak semestinya tuan-puan nak hantar anak sekolah, tak semestinya nak daftar anak sekolah, tak semestinya. Siapa-siapa pun boleh datang. Dan pukul 9.30 pagi ada ceramah daripada saya, ada kuliah yang bertajuk Membina Keluarga Qurani. Kuliah Membina Keluarga Qurani. Macam mana kita nak bina sebuah keluarga berteraskan Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, ataupun jiwanya hidup dengan Al-Quran. So insya-Allah itulah tajuk Membina Keluarga Qurani pada hari Ahad ini pukul 9.30 pagi, di mana anda boleh cari je HITAS, HITAS, Google Map ataupun Waze, anda akan dibawa ke lokasi tersebut. Bertempat di Nilai. Itu adalah tahfiz yang kami akan bermula sesinya awal bulan 3, 1 atau 2 bulan 3. So lebih kurang 1 bulan lagi lah, lebih kurang HITAS, Hijrah Islamic Tahfiz School di bawah Yayasan Al-Hijrah akan memulakan sesi bagi pelajar yang batch pertama. Jadi kita akan buatnya di situ, di HITAS, di sekolah kita tu. Jadi insyaAllah siapa yang berhajat nak jumpa, nak bertemu mata, nak beramah mesra, saya akan berada di sana. Saya akan berada di sana bermula dalam pukul 9 pagi. InsyaAllah jemput semua seluruh keluarga, bawa anak-anak. Ada disediakan makan, makanan-makanan ringan, ada mihun, ada kuih-kuih, dan kita boleh round tengok bagaimana sekolah HITAS tu. Boleh bawa anak kecil, mungkin esok nak tanya anak tu supaya nak tanam anak tu supaya berminat untuk menghafaz Quran dan lain-lain. Terima kasih tuan-puan sekalian. Mohon maaf salah dan silap. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sorry, saya kena jawab juga soalan tadi. Ada yang tanya, Ustazah, saya puasa hari putih tapi esok ada kenduri kahwin. So, apa yang perlu saya buat? Sebenarnya kalau tuan-puan rujuk Jabatan Mufti sekalipun, ada jawapannya di Jabatan Mufti Wilayah. Adakah kita dituntut untuk berbuka dan tidak berpuasa kalau puasa sunat? Jawapannya dua. Sebenarnya ada yang Nabi berikan jawapan. Jika kamu berkehendak, maka teruskanlah puasa dan tetap hadir. Kita boleh hadir ke kenduri itu. Kita boleh terus terang je cakap sebagai meraihkan jemputan, terima kasih, saya doakan supaya pasangan sakinah mawaddah warahmah, lepas tu mungkin bagi hadiah. Boleh terus terang je, minta maaf saya tak makan, saya puasa. Boleh, itu bukan kata riak ke apa, memberi penjelasan. Ataupun boleh juga memilih untuk berbuka. Tapi dalam hadis Nabi kata, maka berpuasa itu lebih baik bagimu. Maksudnya nak berbuka boleh, tak berpuasa boleh, tetapi berpuasa itu lebih baik bagimu. Maksudnya kalau kita dapat teruskan, boleh kontrol hawa nafsu kita ni. Boleh jadi tuan rumah tu siap bungkus lagi untuk kita buka puasa. So, kita boleh pilih untuk tidak berpuasa, maka kita tak dapatlah puasa sunat hari putih tu. Yang 3 hari berturut, umpama seperti puasa 1 tahun tu. Tapi tetap dapat pahala lah kita puasa hari ni, puasa semalam. Jadi, kalau macam kenduri, ataupun kita boleh juga tak bagi tahu. Kita datang, tuan rumah kan sibuk, tak sempat pun tengok kita makan. Kita pergi jumpa salam. Tuan rumah mungkin tanya, dah makan? Kita kata Alhamdulillah dah. Maksud kita Alhamdulillah dah tu yang sahur tadi. Kita taklah menipu. Kita kata Alhamdulillah dah. Selesai dah. Maksudnya ada orang dia tak nak orang tahu dia puasa. Tapi dia tak nak tuan rumah susah hati. Jadi dia datang juga untuk meraihkan. Kita dah puasa semalam, puasa hari ni kita dah jadi makin kuat kan. Dah kuranglah rasa lapar, dahaga. Badan pun dah dapat maintain dah. Hari pertama yang penat sikit. Selamat meneruskan puasa hari putih, iaitu 13, 14, 15 Rejab. Yang mana hadis Nabi menyebutkan siapa yang berpuasa pada setiap bulan. Nabi kata gini, berpuasalah kamu setiap bulan pada pertengahannya, 13, 14, 15 setiap bulan. Yang mana 3 hari berpuasa tersebut menyamai pahalanya ibarat kamu berpuasa sepanjang tahun. 3 hari umpama seperti kita puasa 360 hari. Ya Allah, begitu besar pahalanya. Moga kita dijemput masuk ke dalam syurga melalui babus siam, iaitu pahala pintu orang-orang berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya, hutang puasa kalau tak bayar, apa hukum dia? Berdosa besar lah.
Wajib. Jadi boleh qada sekali niat. Qada, puasa qada, niat sekali puasa sunat. Boleh gabung. So, dosa besar, ia ada rukun Islam yang ketiga. Berpuasa di bulan Ramadan, maka wajib qada. Kalau dia baru insah, dia baru bertaubat, sepanjang hidup dia tak berpuasa, umur 50 baru dia nak puasa. Sebelum tu tak pernah puasa Ramadan. So dia kena qada semua. Buatlah setakat yang mampu. Kalau dia meninggal sebelum habis qada, moga Allah ampunkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Okey, tutup. Sarah, kamu tutup Sarah. Tutup.